Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke Simposium Meneladani Kepimpinan Sepanjang Zaman. InsyaAllah, program simposium pada kali ini dianjurkan oleh Kursus Transformasi Kepimpinan Mahasiswa Muda di bawah Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah PPKI USIM, dan insyaAllah saya Ahmad Suhail bin Abdul Rahman bertindak selaku moderator untuk simposium kali ini bersama dengan 4 panelis hebat yang kita bawakan khas daripada Kursus Transformasi Kepimpinan Mahasiswa Muda, iaitu dipersilakan saudara pertama Muhammad Imran bin Zania. Assalamualaikum. Seterusnya saudari Fatimah Solehah binti Mukram. Assalamualaikum. Assalam. Dan seterusnya saudara yang kacak lagi bergaya, dipersilakan Muhammad Zulfikri bin Mat Onzer. Assalamualaikum. Assalam. Dan yang terakhir, panel kita yang terakhir yang cukup lembut, saudari Nur Auni Ifah binti Muhammad Syukur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. InsyaAllah pada simposium kali ini bermaudukkan meneladani kepimpinan sepanjang zaman. 4 panelis kita yang hebat pada hari ini akan membincangkan, membahaskan simposium kali ini berkaitan dengan kepimpinan dan sebagainya. So tanpa membuang masa, saya akan mempersilakan soalan yang pertama untuk panel yang pertama. Mungkin saudara Imran selaku panel pertama boleh memberikan pendefinisian ataupun apakah yang dimaksudkan dengan meneladani kepimpinan sepanjang zaman. Dipersilakan panel yang pertama, saudara Imran. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imran bin Zania. Terima kasih kepada pengurusi majlis, Tuan Moderator kita Ahmad Suhail bin Abdul Rahman. Baiklah, apabila kita berbicarakan atau berdiskusi mengenai kepimpinan, saya yakin umum mengetahui bahawa kepimpinan itu merupakan kebolehan seseorang untuk mengetuai sekelompok untuk sama-sama bekerja dan merealisasikan sesuatu visi yang dikongsi bersama. Bunyinya mungkin mudah dan konsep ini sepatutnya senang untuk diaplikasikan dalam sesuatu perniagaan mahupun organisasi. Dan apabila kita berfikiran macam ni, ramai orang akan bertanya kepada kita, susah sangat ke nak memimpin orang ni? Just arah orang buat itu, buat ini dan segalanya akan berjalan dengan lancar. Jadi meneliti kepada pemahaman berkenaan kepimpinan yang cekap, kuncinya di sini ialah manusia itu sendiri. Kerja untuk memimpin ini rumit dan serba macam kerana manusia hakikatnya rumit dan serba macam, ataupun dengan kata mudahnya ialah manusia ini hidup dengan alasan. Okey, jadi bila kita berada pada tompok kepimpinan, kita mesti ingat kita semua berbeza dari segi kekuatan kita berbeza, kelemahan kita berbeza dengan orang lain, cara kita berkomunikasi, persepsi, pendapat kita, idea, kegemaran mahupun perkara yang kita tak suka, semua itu berbeza. Kita juga ada keperluan yang berbeza serta berkembang maju dan membangun pada kadar yang berbeza. Sebahagian daripada kita ni mungkin ada yang jenis extrovert, dia itu hidup dengan penuh semangat. Ada juga yang jenis introvert dan sebahagian daripada kita juga memiliki personality ambivert. Dalam menerajui pimpinan untuk mencapai matlamat dan objektif, pemimpin yang kurang cekap selalu mengambil ringan tentang personality serta mengetepikan dinamik dan keharmonian yang sihat bagi sebuah pasukan ataupun organisasi. Macam yang orang Arab panggil lah bi'ah solehah dalam sebuah organisasi. Bukan itu sahaja, pimpinan yang kurang cekap juga mempunyai pandangan bahawa tampuk pimpinan yang atas ni berhak untuk mengarah pekerja dia untuk melaksanakan kerja. Jadi pekerja ni perlu bergerak dan menyiapkan kerja tanpa menyelami perasaan dan keperluan kerja. Memanglah benda ni kita tak boleh sangkal lagi, tambah-tambah lagi dalam pandemik ini. Dalam adik-beradik saya sendiri tu, dia kerja sebagai accountant dekat sebuah syarikat ni. Tapi dialah yang bekerja sebagai office boy, dialah bekerja sebagai delivery boy. Jadi perkara itulah yang menyebabkan pekerja ni melaksanakan kerja di atas dasar patuh arahan dan tidak lebih daripada itu. Dalam usaha untuk menjadi pemimpin yang cekap, pokok pangkalnya kita perlu memahami erti kepimpinan
Pendek kata, kita boleh katakan kepimpinan itu ialah kebolehan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Namun yang lagi penting, pemimpin yang cekap mempengaruhi orang lain masih memelihara integriti. Mereka juga sedar bahawa tugas sebagai pemimpin dan pengurus memerlukan pendekatan yang nyata berbeza dalam mempengaruhi orang lain. Dalam ketegasan, ada terselit sedikit empati ataupun kasihan terhadap pimpinan kita yang di bawah. Baiklah, benda yang saya cakap tadi tu semuanya berkaitan dengan kepimpinan karismatik ataupun charismatic leadership. Gaya kepimpinan yang mana seorang pemimpin itu menonjolkan satu karisma yang positif, iaitu karisma yang baik, yang elok dan yang memberi teladan kepada masyarakat untuk menarik dan menginspirasi serta memotivasikan orang lain. Itu adalah satu contoh gaya yang berpusat pada pemimpin yang berkarisma. Selain pimpinan oratiatif dan transformasional, pemimpin yang berkarisma ini lebih percaya pada visi dan kemampuan diri sendiri untuk menginfluence, untuk mempengaruhi orang lain. Tapi dibandingkan dua gaya kepimpinan lain tersebut, pemimpin karismatik lebih banyak berkomunikasi dengan para pengikut. Baiklah, siapa pemimpin yang berkarismatik itu? Pemimpin yang berkarismatik itu ialah tidak lain dan tidak bukan ialah Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ini dia merupakan pemimpin yang bercita-cita tinggi dan mementingkan prospek-prospek sosial. Sebelum kembali ke India dari Afrika Selatan pada tahun 1915, beliau bekerja sebagai peguam di sana. Gandhi ini, bayangkan Gandhi ini dia orang India, tapi dia berjaya mengorak langkah dengan memulakan gerakan untuk menegakkan hak-hak orang Afrika. Dia duduk di negara orang, dia berjaya untuk menegakkan hak-hak orang di negara lain, bukan rakyat dia. Hendak dijadikan kisahlah ketika beliau di Afrika Selatan, sewaktu dalam kereta api, seorang British berkulit putih lah telah membantah kehadiran seseorang yang berwarna di kereta api kelas pertama. Siapa yang berwarna tu? Orang yang berwarna tu ialah Mahatma Gandhi sendiri. Sebab British tu mengatakan, engkau kenapa duduk dekat kereta api kelas pertama? Engkau kena pergi ke kereta api kelas ketiga. Mahatma Gandhi ni dia berkata apa dekat British tu? Dia kata, aku tak nak pergi sebab aku ada tiket seat kelas pertama. Mahatma Gandhi ni menolak kemahuan tu sebab dia ada tiket kelas pertama. Akhirnya Mahatma Gandhi dengan beg-beg dia sekali kena humban keluar daripada kereta api tersebut. Jadi bermula pada hari itu, beliau memutuskan untuk menjadi seorang aktivis politik agar dapat mengubah undang-undang diskriminasi. Gandhi kemudiannya membentuk sebuah gerakan bukan kekerasan di sana. Gerakan itu berjaya untuk menghalau British keluar dari negara Afrika. Gerakan itu juga terkenal ke India sebab bila dibalik saja daripada India tu, semua orang dah tahu Mahatma Gandhi ini berjaya melakukan satu gerakan yang mana gerakan anti kekerasan tanpa menggunakan senjata dan berjaya menghalau musuh. Okey, sifat-sifat pemimpin yang karismatik berdasarkan Mahatma Gandhi ini ada dua yang saya boleh nyatakan. Yang pertamanya ialah motivasi diri. Ini adalah bahagian yang penting dalam kepimpinan karismatik. Senario sosial yang mana seseorang pemimpin ini memotivasi tampuk pimpinannya tanpa diminta mengenainya. Pemimpin yang berkarisma dapat bercakap dengan anak buah dengan penuh aura positif ketika memberi nasihat. Pemimpin yang bermotivasi, berkarismatik ini mempunyai keupayaan untuk mengubah penghargaan diri ataupun bolehlah kita katakan sebagai self-esteem ataupun self-actualization yang ada pada diri mereka kepada diri orang sekelilingnya. Akhir kata daripada saya, usaha menjadi pemimpin yang baik melibatkan cabaran yang rumit dan pelbagai kerana kita ni menguruskan manusia, kita bukan menguruskan robot. Namun pada masa yang sama, sekiranya pemimpin mempunyai misi, visi dan sumber yang bertepatan untuk melaksanakan peranan dengan baik, tidak ada yang lebih penting daripada kemampuan untuk menyuntik inspirasi, memberi dorongan dan mempengaruhi orang lain bagi menganggap visi yang dikongsi bersama. Kerana apabila orang di bawah kita itu mempercayai kita, insya-Allah legasi yang kita bawa boleh terus mendatangkan manfaat kepada masa hadapan. Sekian daripada saya, terima kasih.
Alright, baik. Terima kasih kepada panel kita yang pertama, Saudara Muhammad Imran, atas kesudian memberikan pencerahan, memberikan gambaran secara holistiknya apakah yang dimaksudkan dengan maudhu' ataupun kita punya tajuk pada hari ini. Baiklah, tanpa membuang waktu, tanpa membuang masa lagi, kita teruskan bergerak dengan lebih laju, bergerak dengan langkah yang lebih cepat kepada panel kita yang kedua, iaitu Saudari Fatimah Solehah. Okey, baiklah, Fatimah Solehah, soalan saya, apakah yang difahamkan ataupun apa yang dimaksudkan dengan kepimpinan pemimpin zaman kini ataupun zaman hari ini, detik ini, masa kini? Apa yang kita boleh faham tentang kepimpinan pemimpin zaman kini? Dipersilakan Saudari Fatimah Solehah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada para moderator kita, iaitu Saudara Suhail. Pertama-tamanya suka untuk saya ingatkan kita semua tentang satu hadis daripada Nabi SAW, iaitu kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati fal amirul ladhi 'alan nas ra'i wal mas'ulun an ra'iyati, yang bermaksud setiap daripada kami ni adalah pemimpin. Setiap daripada kamu tu adalah pemimpin. Dan setiap daripada kamu akan ditanya berkenaan pemimpinnya. Seseorang amir atau pemimpin yang menguruskan hal ehwal masyarakat adalah pemimpin dan ia akan disoal berkenaan urusan kepimpinannya. Okey. Kalau kita tengok dekat hadis ini, dia mengatakan setiap daripada kami, setiap daripada para moderator ini adalah pemimpin. Para penceramah pun adalah pemimpin sebenarnya. So daripada diri kita ni sebenarnya ada satu sikap kepimpinan, dan suka juga untuk saya mengambil daripada sikap kepimpinan pemimpin yang saya segani, iaitu Recep Tayyip Erdogan, iaitu yang kita lihat sekarang adalah tegas dan juga tanggungjawab. Kenapa saya memilih tegas dan tanggungjawab? Okey, pengawalannya, memilih pemimpin yang baik adalah dalam menguruskan hal ehwal negara adalah perkara yang wajib. Maksudnya kat sini, kalau kita memilih pemimpin yang, kalau kita tengok dia, dia orang suka, dia orang sanjung-sanjung tinggi, tapi bila kita tahu jalan kerjanya tak jalan dengan baik, adakah itu adalah pemimpin yang baik sebenarnya? Tak baik kan? So jadinya mungkin akan terjadinya corrupted dalam kepimpinan. Boleh jadi dia adalah seorang yang penting diri dalam, dia rasakan dia pemimpin, jadinya dia perlu untuk mengawal semua benda tanpa mendengar apa yang rakyat memberitahu. Okey, secara umumnya tugas pemimpin ni adalah menjaga negara dan seisinya sebenarnya. Tak kisah daripada segi keselamatan rakyat ataupun kewangan rakyat dan lain-lainnya. Okey, ciri yang perlu ada pada pemimpin yang pertama yang tadi saya sebut ialah tegas. Okey, dalam menjalankan tanggungjawab adanya sifat ihsan. Maksudnya dekat sini, kita tak boleh pentingkan diri kita, aku pemimpin jadinya semua benda tertolak kepada aku, terbagi kepada aku tanpa kita mendengar apa suara-suara rakyat, apa suara-suara orang bawahan kita. Dan seterusnya, tegas ini juga kita memastikan setiap apa yang dirancang dan matlamat negara itu berjalan dengan lancar dan berjaya untuk dicapai dan mengikut jadual dan masa yang ditetapkan. Dan okey, kalau kita tengok, sekiranya seseorang pemimpin itu tak tegas dalam menjalankan tanggungjawab, adakah satu kerja yang diminta ataupun satu matlamat itu boleh dicapai? Mesti tidak. Sebab apa? Kita tak tegas dengan orang yang kita pilih untuk menjalankan satu tanggungjawab. Okay. Yang kedua ialah kepimpinan tanggungjawab. Pemimpin, orang yang bertanggungjawab ni orangnya adalah orang yang berjaya sebenarnya dalam kehidupan dia. Kerana apa? Dia tahu tanggungjawab dia tahu cara dia berjalan, cara kerja dia tahu macam mana nak menjalankan sesuatu tugas tu dengan baik. Jadinya dia tahu tanggungjawab dia. Okay, kalau dia tahu tanggungjawab dia, maksudnya dia tahu kewajipan dia sebagai seorang pemimpin dan juga dia menjaga amanah-amanah rakyat ataupun orang bawahan dia. Okay, seterusnya, tanggungjawab pemimpin apa sebenarnya? Yang pertama, kalau disebabkan saya mengambil poin kepimpinan zaman masa kini, iaitu yang pertama, bila zaman masa kini kita bebas mengucapkan apa sahaja sebenarnya.
Yang pertama kita mentaati Tuhan kita lah, mentaati Allah dan Rasul. Mungkin kalau kepada pihak lain mentaati Tuhannya lah, agamanya. Yang kedua, kita bermesyuarat atau bermesyuarah kepada anak buah kita. Ada masalah, kita mesyuarat. Ada benda yang nak diucapkan, mesyuarat. Apa-apa mesti merancang sama-sama. Yang ketiga, berlaku adil dan dalam seluruh tindakan. Maksud sekali dalam berlaku adil dalam seluruh tindakan ialah kita mendengar pendapat orang dan tak semestinya kita ambil sebenarnya. Bila kita dengar, kita boleh ambil ataupun tidak. Boleh kita masukkan sikit dia punya. Okey. Dan yang terakhir, sebenarnya tegas tu perlu. Tanggungjawab tu pun perlu. Tapi tak perlu untuk merasakan diri tu besar, diri tu berkuasa dan boleh menindas orang lain. Bila kita tegas bukan bermaksud kita perlu untuk mengarah orang itu sesuka hati. Dalam masa kita tegas, kita tahu okey, perjalanan matlamat ini berjalan dengan baik. Apa yang dicapai berjaya. Apa yang terlaksana mengikut jadual dan masa. Semoga kepimpinan zaman kini dapat melihat kepimpinan yang dipilih oleh saya iaitu Recep Erdogan dengan mengikuti pemimpinannya dengan baik. Itu sahaja. Terima kasih. Alright, baik. Terima kasih Fatimah Solihah atas pencerahan tentang kepimpinan zaman kini. Kita lihat, saya sangat tertarik dan sangat-sangat suka dengan apa yang disampaikan oleh Fatimah Solihah tadi berkaitan dengan tegas, tanggungjawab tapi ada ihsan. Ini satu perkara ataupun perkara yang sangat perlu dititik beratkan oleh pemimpin zaman sekarang, pemimpin zaman akan datang. Kita semua yang pada hari ini merupakan warga-warga muda perlu pentingkan benda ini. Tegas, tanggungjawab dan juga tidak lupa tentang ihsan. Okey, baik. Kita akan bergerak dengan lebih laju, lebih pantas kepada panel kita yang ketiga, Saudara Muhammad Zulfikri. Okey, baik. Zulfikri, soalan saya kepada saudara, apakah nilai-nilai dalam konteks kepimpinan zaman kini yang perlu ada ataupun apa nilai ataupun yang mungkin pada hari ini ada, mungkin tak ada. So apakah nilai yang perlu diadaptasikan oleh pemimpin pada hari ini melihat kepada penstrukturan ataupun melihat kepada apa yang berlaku pada zaman kini. Dipersilakan Saudara Zulfikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada saudara Ahmad Suhail kerana telah memberikan saya ruang untuk berkongsi tentang serba sedikit apa yang kita bincang pada hari ini. Bila kita sebut tentang kepimpinan, yang pertama sekali mesti kita akan menumpukan perhatian kepada ahli politik dan juga agensi kerajaan ataupun badan kerajaan. Sebab apa? Sebab mereka inilah yang menunjukkan bahawa nilai-nilai kepimpinan tu sama ada dia nilai yang baik ataupun nilai yang buruk. Sebagai contoh, saya memberikan SPRM. SPRM pada setakat tahun ini bulan November, tak silap saya, bulan November dia telah menyelesaikan sebanyak 970 kes untuk tahun ini saja. Ini menunjukkan bahawa badan kerajaan juga haruslah berani ataupun lantang menentang kejahatan yang berlaku dalam negara kita. Jika kita tak menentang ataupun kita membiarkan saja perkara ini berlaku, mungkin negara kita akan hancur ataupun senang-senang saja diambil alih ataupun dikacau oleh pihak luar. Dan sebenarnya perkara itu memang akan membuatkan kita sebagai rakyat berasa susah, berasa tidak senang kerana kita ibarat menumpang di dalam negara sendiri. Contoh lain juga saya ingin ketengahkan iaitu raja-raja. Walaupun kita nampak raja-raja ni dia punya bidang kuasa dia adalah agak terhad dan tidak luas, betul. Tapi walaupun kuasa raja ni terhad, dia telah pun menjadi lambang penyatuan di antara seluruh rakyat Malaysia. Sebenarnya saya amat kagum dengan kita semua sebagai rakyat Malaysia. Sebab apa? Sebab kita ni terdiri daripada berbagai kaum, berbagai bangsa, agama dan etnik, tetapi
kita dapat bersatu padu dan menghormati antara satu sama lain. Apa buktinya? Sebelum-sebelum ni kalau kita perasan terlampau banyak isu perkauman yang ditimbulkan oleh anasir-anasir jahat ataupun orang-orang yang tak bertanggungjawab. Sama ada di media-media sosial, secara terang-terangan. Tapi apa yang kita dapat lihat bahawa tidak berlaku pun kekacauan ataupun kerusuhan yang melampau seperti yang berlaku pada 13 Mei 1969. Sebab apa? Inilah yang membuktikan bahawa nilai perpaduan itu dapat menyatupadukan rakyat Malaysia. Dari mana kita dapat nilai ini? Daripada pemimpin kita sendiri. Siapa lagi kalau bukan mereka, betul? Okay, selain itu, kita sebagai pemimpin juga, kita mestilah tegas dalam menyuarakan pendapat. Sebagai contoh, saya ambil pemimpin dahulu yang bernama Badius Zaman Said Nursi. Okay, Badius Zaman Said Nursi ni, dia adalah orang yang berpengaruh tinggi. Tetapi pada ketika itu, kerajaan yang memimpin itu dia tidak suka akan cara yang dibawa oleh Badius Zaman. Kerana apa? Kerana pada ketika itu kerajaan Osmaniyah telah pun menjalinkan hubungan baik dengan pihak Inggeris. Jadi pada zaman Said Nursi dan juga pengikut dia tak puas hatilah dengan apa yang berlaku kan. Jadi apa yang Badius Zaman dan anak-anak buah dia buat ialah mereka menyebarkan risalah yang ditulis oleh Badius Zaman sendiri. Risalah tersebut diberi nama Risalah An-Nur yang menyatakan bahawa kehidupan kita ni sebenarnya haruslah kita sendiri yang tentukan, bukannya pihak penjajah. Itu salah satu isinya lah. Kemudian dia juga lantang memberikan pidato di hadapan khalayak ramai. Selain itu, saya juga berharap agar kerajaan pada masa kini lebih peka dan juga lebih lebih lantang dalam menangani pengaruh-pengaruh buruk yang telah masuk dalam negara kita. Kita dapat lihat bahawa ada sesetengah anak muda yang mudah sangat terpengaruh dengan unsur-unsur yang dibawa oleh anasir luar. Seperti contoh dalam filem kita dapat lihat, dalam muzik video pun. Saya harapkan supaya kerajaan dapat menyekat ataupun menapis apa-apa yang masuk ke dalam negara kita. Ini juga untuk keamanan negara kita dan juga keselamatan anak-anak kita nanti. Dan akhir kata daripada saya berharap agar nilai-nilai yang ada pada pemimpin masa kini dapat dijadikan contoh kepada anak-anak muda seperti kita dan juga anak-anak kita nanti. Sebab apa? Sebab negara kita ni kalau tidak dipimpin, siapa lagi yang nak pimpin kalau bukan kita, betul? Itu saja daripada saya. Terima kasih. Alright, baik. Terima kasih panel kita yang ketiga, Saudara Muhammad Zulfikri, atas pencerahan tentang apakah nilai ataupun sifat yang perlu ada pada kepimpinan zaman kini. Kita lihat bagaimana Saudara Zulfikri berkongsi tentang SPRM, tentang integriti, tentang cakna. Perkara-perkara ini memang sewajarnya perlu ada pada kepimpinan pada hari ini, bukan sahaja pada hari ini, akan tetapi perlu ada kepada kepimpinan sepanjang zaman. Tak kiralah zaman lepas ke, zaman kini ke, zaman akan datang. Perkara-perkara ini, sifat-sifat ini perlu ada sepanjang zaman, insyaAllah. Okey, baik. Kita beralih kepada panel kita yang terakhir. Panel kita ni daripada tadi tunggu tak sabar-sabar tunggu turn dia kan. Okey, panel kita yang terakhir, Saudari Auni. Saudara Auni, saya ingin bertanyakan tentang kepimpinan ataupun gaya kepimpinan ataupun pemimpin dalam konteks Islam. Bagaimana Islam mengajarkan kita atau bagaimana Islam menganjurkan kepimpinan itu? Kita persilakan Saudari Auni selaku panel yang terakhir. Persilakan Auni. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator kita, Ahmad Suhan. Okey, pada petang yang penuh barakah ni, sahaja. Sukalah untuk saya kongsi dengan kalian semua
berkongsi tentang tentang sifat yang kita boleh kita ambil daripada sebuah kepimpinan. Okey. Okey, tokoh yang saya ambil adalah tokoh Raja Azlan Kartini. Ya, dia merupakan seorang heroin kebebasan wanita. Okey. Kat sini kita boleh ambil daripada sifat-sifat beliau. Sifat yang saya ambil adalah sifat keberanian dan kesederhanaan. Okey, sukalah untuk saya kongsi satu kata-kata daripada Profesor Dr. Hamka yang beliau berkata, sifat berani itu adalah modal yang paling besar dalam diri. Sekiranya anda ingin maju dan berjaya serta ingin mengembalikan maruah yang telah hilang dalam diri anda. Okey, maksud dia kat sini, kekuatan yang tersembunyi dalam diri kita tu sesuatu yang kita menghadapi ataupun sesuatu masalah. Sama ada dari segi pemikiran ataupun sebarang pemikiran ataupun tindakan seorang. Tak semestinya berani itu daripada tindakan atau pemikiran. Tapi dia banyak lagi. Okey, sifat yang ada dalam diri Muslim ni kena berani. Jika kita nak kembalikan maruah kita, kita kena berani, iaitu berani dalam melakukan sesuatu bukan daripada pemikiran ataupun tindakan. Dalam Islam ni, berani itu dikira apa? Dikira mulia, tapi penakut itu dikira hina. Okey, kadang kita tertanya-tanya juga, apakah kita ni berani ataupun tidak? Okey, kalau kalau kita sebut ya tu ada dua, sama ada sifat tu berani atau penakut. Okey, kita ni kadang taklah berani, taklah penakut, tapi kita 50-50. So kat sini dimaksudkan boleh dikatakan sebagai berdiri atas pagar sendiri. Yang maksud kita ni tak berani buat keputusan sendiri dan tak boleh bertindak untuk mendapat sesuatu yang benar. Okey, kita juga sebagai seorang Muslim tak bolehlah kata kita ni berani sampai tak ada sifat takut tu. Sebab kita ni dicabar untuk rasa takut. Dalam diri kita kena letakkan satu tentera berani, iaitu tentera yang boleh memerangi tentera takut. Mesti kita ni fikir tentera berani tu apa dia kan? Okey, tentera berani dia bermaksud kita ni bukan berani dari sudut kita nak tumbuk orang, daripada fizikal, tak. Tapi dia kepada kekuatan pemikiran. Sama ada pemikiran kita tu berdasarkan kita punya cara kita. Tapi bukan daripada segi fizikal, tapi dari segi mental. Contoh dia keberanian yang diamalkan oleh manusia yang berjaya. Bila kita tengok manusia yang berjaya ni, dia ada pemikiran yang lebih matang, lebih profesional. Okey. Lepas tu sifat yang kedua adalah sifat kesederhanaan. Sifat kesederhanaan ni dia perlu dilaksanakan dan disemarakkan dalam diri kita. Kita kena daripada segi pendidikan, politik, ekonomi dan lain-lain. Tak semua kesederhanaan tu daripada sifat pendidikan saja, tapi politik pun kena sederhana. Dalam konteks negara ni, kesederhanaan ni merupakan tonggak yang pentinglah untuk kita nak stabilkan sesuatu negara. Sebab kesederhanaan ni membolehkan rakyat tu hidup dengan harmoni tanpa sebarang syak. Okey, daripada konteks agama pula, macam kita tak boleh melampau dalam sesebuah dan ataupun pendidikan. Tapi sebabkan cara mereka mengamalkan agama tu secara berlebihan, atau macam kita dah lebih dah terlalu confident pun, kadang-kadang dia boleh menyebabkan sifat negatif. Okey, kalau kita tengok juga pada masa kini ni, pemimpin pun kebanyakan dia lebih mementingkan jawatan. Dan kita banding macam kesederhanaan ni dia kurang. Dia macam tak ada lah semua pemimpin teriak macam tu lah. Tapi kita kena sederhana, seimbang. Okey.
Rasulullah pun dia ajak umat dia dengan mengamalkan sunnah. Contoh ada seorang khulafa ar-rasyidin ni, dia mengamalkan cara hidup secara wasatiyah, iaitu dengan dari segi akidah, ibadah dan syariah muamalat. Okey. Sebelum berakhirnya, supaya untuk saya kongsi satu renungan untuk kita semua daripada Henry Van Dyke, iaitu keberanian ialah bala tentera jiwa yang mengawalkan daripada ditaluki, dihina atau diperhambakan. Okay, sekian, terima kasih. Alright, baik. Terima kasih panel kita yang terakhir, Saudari Nur Auni Ifah, atas perkongsian tentang konteks kepimpinan dan kita lihat konteks kepimpinan dalam dari segi Islam. Saya sangat tertarik dengan apa yang Auni kongsikan berkaitan dengan berani. Kita perlu berani. Tapi kita jangan sesekali lupa tentang kesederhanaan. Dalam kita berani itu pun, kita perlu pentingkan kesederhanaan. Terlampau berani sangat pun tak boleh. Nak kata tak berani langsung pun tak boleh. Tapi dalam berani, kita perlu bersederhana. Itu satu poin yang sangat menarik yang dikongsikan oleh saudara Auni sebentar tadi. Okey, baik. Untuk makluman semua yang sedang menyaksikan simposium kita pada kali ini, yang sedang menyaksikan di Facebook Live, di IG dan Instagram, dan juga yang paling penting yang sama-sama ada dalam Microsoft Team ni, jika ada sebarang soalan boleh ajukan di ruangan chat. Jangan risau, saya akan bacakan dan ajukan kepada panel yang hebat pada hari ini. Okey, kita ada beberapa soalan dah. Okey, pertama, soalan dia berkaitan, saudara ni tanya, adakah kelembutan dalam ketegasan penting untuk pegangan hidup? Untuk menjawab soalan ini, saya mempersilakanlah panel pertama untuk menjawab soalan ini. Tapi disebabkan kita kekurangan masa, kita minta panel menjawab dalam masa tempoh 2 minit saja. Okey? Okey, dipersilakan panel yang pertama. Baiklah, terima kasih kepada yang bertanya. Semoga dipermudahkan urusan oleh Allah. Baiklah, kelembutan dan ketegasan adalah dua perkara yang berbeza. Kelembutan hati ini memang ada pada diri manusia, itu bertujuan untuk memperindahkan akhlaknya. Allah ciptakan hati, kelembutan pada hati untuk memperindahkan akhlak. Lembut hati ini bukan bermakna kita lemah. Kita boleh lihat sendiri pada sifat air yang lembut. Ia mampu memadamkan api. Malah air yang lembut itu juga boleh jadi tsunami yang dahsyat hingga menghancurkan serta merosakkan sesuatu negara. Begitu juga dengan ketegasan. Baiklah, di sini saya ingin nyatakan bahawa ketegasan itu juga merupakan sebuah pegangan yang penting dalam kehidupan. Kita kena jadikan ketegasan itu sebagai satu ego yang positif, yang boleh saya katakan, yang akan membuatkan diri kita lebih bertanggungjawab dengan adanya ketegasan dalam diri. Dengan adanya ketegasan dalam diri kita ini juga, kita akan terbiasa untuk menjauhi fikiran dan sikap negatif, sehingga kepercayaan diri kita sendiri akan meningkat, kerana ketegasan memerlukan kepada keberanian dan kejujuran. Adanya ketegasan ini memungkinkan kita untuk mendapatkan referensi ataupun sumber rujukan yang baru dalam menghadapi goncangan masalah yang mungkin akan mendatang di kedepan hari. Jadi konklusi yang boleh saya nyatakan berdasarkan soalan tadi ialah ketegasan dalam kelembutan ini memungkinkan kita untuk meningkatkan kesempurnaan dalam pelbagai aspek, seperti meningkatkan pengetahuan diri, yang mana ia merupakan sebahagian dari cara untuk menghadapi tekanan fluktuatif ataupun goncangan masalah yang saya nyatakan tadi. Kerana sesungguhnya insan yang sempurna seharusnya memiliki ketegasan dalam kelembutan untuk menggerakkan sesuatu kebajikan dan berbagai tugas dalam membantu mencukupi keperluan manusia dari segi fizikal, rohani, jasmani dan secara universal. Wallahu a'lam. Alright, baik. Terima kasih panel kita yang pertama sudi menjawab soalan saudara ini. Okey, baik. Soalan seterusnya, ni saya tak pasti. Oh, ni saudari ni tanya daripada ruangan chat di Microsoft Team. Selain daripada Badi'uz Zaman Syed Nursi, siapakah pemimpin lain yang kita boleh jadikan sebagai role model masa kini? So saya rasa soalan ini sesuailah untuk diajukan kepada panel ketiga tadi yang berbicara tentang Badi'uz Zaman Syed Nursi. Dipersilakan saudara Zulfiq selaku panel ketiga. Okay, terima kasih kepada saudara Suhail yang handsome lagi bergaya pada hari ini. Okay, saya sebenarnya amat kagum dengan pemimpin-pemimpin zaman silam. Sebab apa? Sebab pemimpin yang kita lihat pada hari ini, kewibawaannya tu adalah
hasil daripada pembelajaran pemimpin-pemimpin yang lepas. Kalau kita lihat hari ini, pemimpin yang berwibawa seperti Recep Tayyip Erdogan, kepimpinan dia itu telah pun ditunjukkan oleh pemimpin zaman silam seperti Sultan Muhammad Al-Fatih. Saya sebenarnya kagum dengan Sultan Muhammad Al-Fatih ni sebab apa? Sebab Sultan Muhammad Al-Fatih ni dia tak takut akan cabaran. Kerana apa? Kerana ketika dia berumur 12 tahun, dia sudah pun menaiki tampuk kepimpinan menggantikan bapanya untuk sementara. Kerana pada ketika itu, bapanya ingin berehat sebentar dan pergi ke sesuatu tempat. Jadi kita dapat lihat kat sini, dia berumur 12 tahun tetapi dia sudah berani untuk memegang tampuk kepimpinan. Kalau kita lihat macam kita sendirilah, umur 12 tahun, ayah suruh kita pergi asrama pun kadang-kadang kita menangis. Betul, tak nak duduk asrama, nak duduk dengan mak ayah. Tapi lain pula dengan Sultan Muhammad Al-Fatih, ayah dia suruh dia jadi pemimpin tentu, bukan setakat pemimpin untuk kawasan kecil, tapi khalifah untuk seluruh khalifah Uthmaniyah. Jadi saya nak cakap kat sini bahawa kita sebagai anak muda mestilah berani untuk melakukan sesuatu yang baru dan juga jangan takut akan halangan. Kita sering kali dengar, betul, apabila kita berdepan batu yang besar, jangan kita lari. Sebab apa? Kalau kita lari, kita makin mengundur ke belakang. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena hadap batu tu, kita kena alihkan batu tu dengan sedaya upaya kita. Dan juga nilai kedua yang saya ingin katakan daripada Sultan Muhammad Al-Fatih ni ialah dia adalah seorang yang berdisiplin. Sebab apa saya katakan berdisiplin? Sejak umur balignya sehingga dia menggantikan ayah dia secara rasmi pada umur 20 tahun, dia tidak pernah meninggalkan solat sunat tahajud dan juga solat fardu. Ini menunjukkan bahawa pemimpin memerlukan disiplin yang tinggi supaya dia dapat jadikan contoh kepada pegawai-pegawai bawahan dia dan juga rakyat jelata. Kalau pemimpin sendiri tidak berdisiplin, apatah lagi dengan orang-orang bawahan dia, malah rakyatnya sendiri, betul. Jadi akhir kata daripada saya berharap agar kita, anak-anak kita nanti dapat belajar apa yang ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin zaman dahulu supaya dia dapat ditanam dalam diri dan menjadikan kita seorang insan yang berguna di masa akan datang, insya-Allah. Okay, InsyaAllah. Terima kasih panel kita yang ketiga sudi menjawab soalan yang dilontarkan. Saya kira panel kita mungkin tak sabar nak berkahwin kot. Asyik bercakap tentang anak kita. Dah ada pasangan ke panel kita yang ketiga? Belum lagi, saya masih single. Kalau belum, ada saudari dua saudari di sini, boleh pilihlah mana yang berkenan di hati. Okey, baik. Sudah kita merapu, mari kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Soalan ini, adakah tegas itu mampu membentuk kepimpinan yang unggul? Soalan ini saya serahkan kepada saudari Fatimah Salihah selaku panel kedua untuk menjawab soalan ini. Persilakan. Okey, terima kasih kepada yang memberi soalan. Okey. Adakah kepimpinan, apa tadi soalan ni? Maaf kepada saudara Suhail. Soalannya, adakah tegas itu mampu membentuk kepimpinan yang unggul? Okey, adakah tegas itu mampu memberi kepimpinan yang unggul? Okey. Bila kita bercerita tentang unggul ni ialah cemerlang sebenarnya. Semua orang cemerlang. Semua orang adalah pemimpin yang cemerlang tanpa sedar. Kadang-kadang kita memanglah jadi ketua waktu tu, tapi sebenarnya walaupun kita tak jadi ketua dan selepas tu kita tak jadi ketua dah, kita masih lagi ketua sebenarnya tanpa sedar kita. Okey, kalau kita tengok ke sini, tegas boleh menjadikan seseorang itu unggul atau tidak? Sebenarnya boleh. Sebab apa? Bila kita tegas, tak semestinya kita mengarah-ngarah orang tu untuk melakukan sesuatu perkara seperti mana yang saya cakap pada poin saya tadi. Yang bila kita jadi seorang yang tegas, kita haruslah adanya rasa ihsan kepada orang lain. Bila adanya rasa ihsan kepada orang lain tu, orang lain akan nampak sebenarnya kita ni berjiwa besar. Berjiwa yang mudah didekati oleh orang-orang bawahan. Kita mampu untuk memaafkan orang lain bila ada masalah ataupun perbalahan yang berlaku. Kita juga menjadi seorang yang mesra, mudah didekati. Tak ada pun orang tu rasa takut untuk mendekati kita sebagai seorang pemimpin. Kita juga
bila kita menjadi seorang pemimpin yang unggul, kita telah mengajar diri kita untuk berdisiplin, bersasiah mulia, berintegriti, iaitu amanah dalam apa yang kita lakukan. Dan akhir sekali, menjadi seorang pemimpin yang unggul adalah menjadikan diri kita sebagai satu permata sebenarnya. Permata yang bila dibawa keluar, orang akan pandang. Orang akan memilih kita untuk menjadikan satu idola ataupun satu rujukan kepada masalah-masalah ataupun perkara-perkara yang mampu untuk kita selesaikan ataupun diselesaikan. Itu sahaja, insyaAllah. Terima kasih. Alright. Baik, terima kasih Fatimah Salihah selaku panel yang kedua sudi menjawab soalan. Disebabkan kita kesetukan masa sangat mencemburui kita pada hari ini. Saya tak tahu apa masalah masa ni, dengki sangat dengan kita. Okey, so kita akan menjawab satu lagi soalan yang terakhir saya kira daripada yang sedang menyaksikan kita. Soalan ini berbunyi, Assalamualaikum, boleh tak mengapa perlu mengaplikasikan sifat kesederhanaan dalam diri? So tak lain tak bukan, saya mempersilakan saudari Auni Ifah selaku panel yang terakhir untuk menjawab soalan ini. Dipersilakan Auni. Okey, baik. Terima kasih kepada saudara ke saudari yang mengajukan soalan tersebut. Okey, sebagaimana kita tahu, sifat kesederhanaan ni merupakan sifat yang terpuji dan sangat dituntut dalam agama. Sedangkan Rasulullah sendiri pun hajat kita supaya kita ni hidup secara sederhana. Tak kira pada aspek akidah ke, ibadah ke, muamalah ke, semuanya bersifat sederhana. Okey, macam dalam diri kita ni kita kena ajarkan supaya tidak mudah lupa diri. Apabila kita bersifat sederhana tu, kita akan rasa diri kita rendah je dengan orang kita hormat. Bila kita timbul rasa riak tu, kita nak bangga-banggalah dengan apa yang kita ada. So daripada sini kita boleh tidak mudah lupa diri, dia boleh mengawal emosi kita. Serta dia bersiap sedia untuk berhadapan dengan sebarang kemungkinan yang datang. Bila kita bersederhana ni, kita tengok okay, kita ada masalah ke depan. Bila kita aplikasikan sifat sederhana dalam diri, kita rasa macam tak apalah, slow-slow. Bila kita ada sifat riak, sifat riak lah dalam diri, kita nak rasa macam nak menunjuk lah, kalau benda ni sikit tak boleh, dia nak lebih pada orang. So sifat sederhana ni penting lah. Dia pun sifat ni dia terpuji. Rasul pun dah amalkan, takkan kita sebagai manusia tak boleh amalkan. Macam tu. Okay, setakat tu cukup. Terima kasih. Alright, terima kasih kepada panel kita yang terakhir sudi menjawab soalan yang dilontarkan berkaitan dengan sifat kesederhanaan. Macam apa yang suka sangat saya, sekali lagi saya nak mention dekat kita punya simposium pada hari ini, apa yang Auni terangkan tadi pada dia punya turn tadi, pada dia punya percakapan waktu kita punya panel tadi adalah berkaitan dengan ketegasan. Tegas ataupun keberanian. Keberanian itu sangat-sangat penting, tapi perlu ada kesederhanaan dalam keberanian tersebut. Okey, dengan ini saya kira bila selesai semua panel telah memberikan pencerahan, telah memberikan perkongsian dan juga telah menjawab persoalan-persoalan yang telah dilontarkan di ruangan Facebook dan juga di ruangan chat di MS Team ni. So saya kira apa yang boleh saya simpulkanlah berkaitan dengan simposium meneladani kepimpinan sepanjang zaman pada hari ini, saya ambil petikan ataupun ambil quotes hadis daripada saudari Fatimah Salihah tadi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Semua di antara kita pada hari ini yang merupakan pemimpin dan kita perlu bertanggungjawab tentang apa yang kita pimpin sepanjang hidup kita. Okey, saya kira itu sahaja simposium pada kali ini bermaudukkan meneladani kepimpinan sepanjang zaman yang dianjurkan oleh khusus kokurikulum transformasi kepimpinan mahasiswa muda Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah
PPKI USIM pada kali ini insya-Allah. Semoga kita berjumpa di simposium yang akan datang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.